InsyaAllah kita akan bersama sebentar lagi dengan tetamu kita, Dr. Sarip bin Adul daripada Universiti Malaysia Sabah. InsyaAllah tepat pukul 9 malam kita akan bersama-sama beliau. Jadi diharap tuan-tuan sabar untuk menunggu. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustaz Syarif Adul, apa khabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maaf dia punya background kurang kondusif sikit sebab bilik habis kena guna malam ni. Masya Allah, tak apa, okey lah tu. Bilik keluarga. Bilik keluarga sebab InsyaAllah masing-masing ada yang ada meeting, ada yang ada online juga. Ya, baiklah. Kita dah online ni Ustaz Syarif, insyaAllah. Okey, insyaAllah. Kita dah online lagi. Okay. InsyaAllah kita ada dalam 45 minit untuk malam ni bersama Ustaz Syarif Adul dalam siri Tadabbur Al-Quran yang saya livekan setiap minggu pada hari Jumaat. Cuma masanya ditukar berdasarkan ke masa yang boleh kepada penceramah jemputan kita. Alhamdulillah pada malam ni kita bersama tokoh hebat daripada Sabah, Ustaz Syarif bin Adul, mantan panel syariah Maybank ataupun etika takaful, Ustaz. Ya, dulu. Ya, dulu. Alhamdulillah. Baik. Mungkin bersama saya ni ada wakil-wakil daripada takaful juga yang melihat, tak apa. Baiklah, tajuk kita pada malam ni lebih kepada tadabbur ayat surah Rum ayat 21 tentang berkaitan tentang tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dijadikan manusia berpasang-pasangan lelaki dan perempuan supaya mereka litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Untuk permulaannya Ustaz, sila buatlah mukadimah dulu insya-Allah. Fadal. Kali tafadhal mashkur insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jadi sorry. Ta'ala kerana pada malam ni dapat kita sama-sama bersiaran dalam Facebook kekanda saya ni, Ustaz Anwar Saleh, yang mana beliau ni senior sekolah saya daripada Kolej Islam Kelang, kemudian pondok Madrasah Nahdah, terusnya di Mesir. Bahkan murabi saya lah, daripada zaman-zaman remaja lagi banyak jasa mendidik saya kan. Jadi kalau beliau jemput saya tak boleh cari alasan lah. Sebab sekarang ni dia ada satu tempoh yang kadang-kadang kita ada rasa malas nak bercakap kadang-kadang, termasuk live. Jarang-jarang juga saya sekarang ni kan. Tapi insyaAllah mudah-mudahan ada perkongsian yang boleh kita kongsikan pada malam ini santai-santai lah. Bukan juga nak ilmiah sangat. Walaupun saya mengajar di Universiti Malaysia Sabah, tapi tajuk-tajuk begini kadang-kadang kalau terlebih ilmiah dia terawang-awang, tidak berpijak di bumi nyata. Padahal tajuk ni tajuk yang hayawi, tajuk yang realiti kehidupan kita. Itu mukadimah lah. Ya Ustaz, ada macam ni oleh kerana perbincangan kita santai. Anda mulakan dengan satu persoalan. Sebelum kita pergi jauh, baik Ustaz definisi dulu apa makna sakinah, mawaddah dan rahmah dan perbezaan ketiga-tiga tu insya-Allah. Okey, kalau kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan apa dalam surah Ar-Rum ayat 21 tentang satu konsep lah bagi saya. Bukan sekadar konsep tapi dia formula. Kalau kita ikut berjaya, kalau tak ikut gagal. Iaitu dalam berumah tangga. Yang mana Allah berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Kata Allah, wa min ayati, antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Kan? Banyak tanda-tanda. Allah suruh lihat ke atas, tengok langit, bintang, planet dan sebagainya, tengok pada binatang, Allah sebut tentang unta dan macam-macam lagi, alam semesta. Tapi ni Allah suruh lihat diri kita dan kehidupan kita. Khususnya time PKP ni lah, sangat sesuai. Balik-balik jalan ke sana sikit nampak bini, masuk bilik tidur nampak bini, kan? Sebab mungkin majoriti masih lagi kerja dari rumah, termasuk saya lah. Hari ni je baru keluar jauh sikit, tu pun ada urusan anak angkat kahwin juga, sesuai dengan tajuk malam ni, kan?
Yang mana kata Allah, antara tanda-tanda kekuasaan Allah itu kan, antaranya adalah Allah jadikan bagi kamu daripada diri kamu itu pasangan kamu. Ini kalau kita nak cerita panjang lah. Kita semua tahu bahawa Hawa itu Allah ciptakan daripada diri Nabi Adam alaihissalam. Kan, isteri itu berasal daripada suami. Yang mana Allah jadikan pasangan, bagi setiap kita ada pasangan, litaskunu ilaiha, supaya kamu tenang dengannya. Nya tu perempuan, tenang dengan isteri. Ini kita akan cuba bincangkan nanti konsep ini. Lalu Allah SWT jadikan antara kamu tu, dia kata mawaddah. Kan, mawaddah dan rahmah. Mawaddah ni bahasa Melayu susah nak terjemah, tapi Arab dia ada beza antara mawaddah dengan rahmah. Kan, antara mawaddah dengan hub. Kata Ibn Qayyim dalam kitabnya Rawdatul Muhibbin, mawaddah ni, al-wud ni, dia kata lebih ikhlas, lebih jujur, cinta sayangnya lebih daripada hub, lebih daripada love yang biasa-biasa orang kenal tu. Kan? Begitu juga warahmatan, rahmah tu dia lebih kesian kalau banding dengan ra'fah. Dia macam belas kasihan, ra'fah tu kesian. Ini dari sudut bahasa lah. Dan Allah menyebut, dia kata demikian itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berfikir. Jadi malam ini harap-harap yang boleh bersama dengan kita, yang menonton bersama dengan kita ni yang boleh berfikir lah. Kan, kalau orang yang tak berfikir memang dia tak akan dapat apa-apa manfaat lah. Jadi kalau kita bincang tentang As-Sakinah, Abang Nawar pun tahulah isteri saya nama Sakinah. Cuma ramai yang tahu saya ni dua sayap. Kan, Hayati ada Sakinah. Kan, jadi Sakinah, tenang ni, dia satu benda yang kata Ibn Abbas dalam tafsir, sebut dalam tafsir Al-Tabari, Ibn Abbas menyebut dia Sakinah ni tumakninah. Kan, tenang, selalu kita bayangkan bahagia lah. Kan, tapi dia tenang ni lebih daripada sekadar bahagia. Bahagia ni rasa seronok, tapi tenang ni jiwa tenang. Kan, satu benda yang sukar nak diungkapkan. Kan kadang kita pergi tengok alam semesta rasa tenang. Kadang-kadang penat, kita cari rezeki apa semua kan untuk anak-anak, tapi bila anak dapat komputer untuk dia pergi PR, lega, tenang. Kan, macam bila kita dah bekerja macam sekarang kan, banyak komitmen, tiba-tiba orang tua kita di kampung minta duit sebab itu ini contohnya kan, memang berat juga, tapi bila kita hantar saja dengan dia, walaupun kita mungkin kekurangan, bertambah susah, tapi dia tenang. Jadi kata Allah SWT, rumah tangga tujuannya tenang. Cuma disebut di sini kan, tenang ni dia kata litaskunu ilaiha, supaya kamu tenang dengannya tu. Jadi sebagian mufassir menyebut ketenangan ini sebenarnya datang daripada isteri. Ini konsep awal. Isteri bagi ketenangan kepada suami, barulah suami berkewajipan memberikan dua. Isteri cuma perlu sediakan as-sakinah, ketenangan. Suami dia kata perlu membalas selepas itu dengan mawaddah warahmah. Dua sekali. Kan? Sesuai dengan konsep suami itu memiliki ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, qawamah. Itu permulaan kita lah. Kalau nak kupas ke sakinah, mawaddah, rahmah ni boleh habis tak malam ni Ustaz? Kita nak satu lagi dulu. InsyaAllah. Okay. Tadi setelah cerita sakinah tu asalnya daripada wanita. Bagaimana? Maksudnya lepas kahwin suami tak rasa sakinah. Itu salah, adakah salah wanita atau salah suami juga? Dia sebenarnya dalam konsep perkahwinan dalam Islam ini, yang mula-mula sekali dipertanggungjawabkan memulakan rumah tangga ni, keluarga ni, lelaki, suami. Itu kunci. Sebab itu Rasulullah SAW menunjukkan hadis tentang perkahwinan ini kepada lelaki kan. Dia kata tungkahul mar'atu li arba', dinikahi wanita itu, wahai para lelaki, dia kata dinikahi wanita itu kerana 4 sebab. Ini semua hadis yang biasa kita hafal lah kan, limaliha, wali hisabiha ataupun wali hasabiha, wali jamaliha, wali diniha.
kan, kerana hartanya, keturunannya, kecantikannya, agamanya. Khitab tu kepada lelaki. Bahkan dalam Al-Quran pun ayat yang memerintahkan kita berkahwin ni, kita baca depan dululah sebab yang belakang tu setengah orang sensitif. Fankihu ma tabalakum, kan, nikahilah, kan, mana-mana apa yang kamu sukakan minan nisa, daripada wanita itu, kan. Selepas tu adalah ayat-ayat yang berikutnya. Jadi khitab tu perintah Allah, perintah Rasulullah kepada lelaki. Kerana apa? Ya. Lelaki yang dia mencari, disebut oleh Muhammad Rashid Ridha ketika mentafsirkan ayat ini, dia kata lelaki ni dia sampai satu tahap, Abang Anwar, dia akan berhadapan dengan tribulasi perasaan dia, gundah gelana, dia akan mula kacau lah. Kata orang kita kacau, jiwa kacau. Dia kacau, dia perlukan teman lah. Ya, jiwa kacau. Yang mana waktu itu dia perlu mencari ketenangan. Ya. Yang mana keterangan itu Allah Subhanahu Wa Taala telah jadikan semula jadi ada pada pasangannya, yang berlawan jenis dengan dia, iaitu pada bagi lelaki perempuan lah. Kerana itu sepatutnya seorang lelaki yang paling penting dia cari daripada seorang perempuan itu, kan, ataupun isterinya, calon isterinya, orang itu boleh memberikan ketenangan tak kepada dia, kan. Cuma konsep keterangan itulah, ada orang merasakan ketenangan itu terhasil bila perempuan itu cantik. Sebab itu kata Nabi, kan, ataupun kerana dia keturunan yang bagus, nanti senang nak dapat kontrak ke, tender ke, kan, kalau seorang bisnes. Ataupun mungkin kadang-kadang kerana memang perempuan tu kaya, orang yang dah stabil. Ramai sekarang, kan, perempuan yang lambat kahwin dah stabil, CEO lah, rumah sampai 2-3, kan. Jadi ada orang memilih kerana dia rasa bagi lelaki dia boleh menumpang benda tu. Cuma hakikat kehidupan kalau kita lihat, benda itu tak menjamin ketenangan. Bahkan kadang-kadang tidak menghasilkan ketenangan, bahkan menghasilkan keserabutan. Sebab tenang ni dia benda dalaman. Sebab itu kalau kita lihat ayat ni, kan, saya ada membaca dalam satu tafsir, bila menyebut tentang sakinah, mawaddah, rahmah, ini benda dalaman semua. Benda altifi, perasaan. Ataupun dalam istilah orang bercinta dia panggil romantis. Romantika rumah tangga. Sebab rumah tangga, Allah SWT fitrahkan, nak bahagia, dia kena lahir daripada alam perasaan. Dia bukan alam akal. Bahkan kadang-kadang ada orang memilih, saya nak pilih calon isteri yang cerdik, pandai, ada degree, ada PhD, supaya nanti anak-anak jadi bagus dan sebagainya. Mungkin dia satu sudut okey. Tapi sebenarnya ini tidak menghasilkan, kadang-kadang kalau hanya itu, tak menghasilkan ketenangan. Lagi pandai orang, Abang Anwar, kan? Lagi banyak masalah. Suami kata sekian, kena pula suami tak berapa terpelajar zaman sekarang ni, kan. Pengalaman saya di UMS, selalu sebut dekat UMS. Saya kata wanita yang mahasiswi ni, dia kena bersedia untuk terima suami yang lebih bodoh daripada dia. Dari sudut sijil lah. Sebab 30%, 70% pelajar universiti ni perempuan. Bahkan ada yang mungkin setengahnya lebih daripada itu. Kalau kami di UMS lebih kurang 70% perempuan, 30% lelaki. Artinya hanya 30% kalau satu kahwin satu lah, kan. 30% sahaja perempuan yang akan jumpa yang sama-sama ada degree ataupun graduan macam dia. 40% lagi terpaksa ambil yang mungkin diploma, yang sijil, yang mungkin tak lulus pun. Kalau dari sudut kita ukur jenis seseorang tu berdasarkan sijil lah. Masalahnya orang ni lagi cerdik dia, lagi pandai dia berhujah, kan. Lagi pandai dia mencari masalah, lagi pandai dia mencari aib orang, kelemahan pasangan dia, kan. Lagi pandai dia defend diri dia kalau dia salah, patut lagi kalau dia salah, kan. Jadi ini kadang-kadang sebenarnya kalau hanya bergantung kepada dia panggil kekuatan akal, kecerdikan seseorang, baik suami baik isteri, sebenarnya langsung tidak menjamin kebahagiaan, apatah lagi namanya sakinah. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala nak isyaratkan kepada kita melalui ayat ini,
kan, bahawa rumah tangga ni dibina sebenarnya berdasarkan perasaan, kan, alam altifi tu, kan, ataupun dalam istilah rumah tangganya romantik tu, kan. Saya memang ada buku pun sebenarnya saya tulis lama dah. Saya pun dah lama dah tak tengok buku saya ni, kan. Yang Humairah pun dah tak terbit. Memang saya cerita tentang resepi-resepi kebahagiaan suami isteri lah yang kadang-kadang kita tak nampak. Ini hasil daripada pengalaman dah, kan. Ya Ustaz, mungkin taklah orang kadang-kadang dia baca ayat tu, dia kata garanti bila kahwin garanti sakinah, bila kahwin garanti dapat mahabbah, garanti rahmah, sebab itu tanda kebesaran Allah. Apakah dia satu jatuh yang pasti ataupun sifat sakinah mawaddah rahmah ni sesuatu yang perlu diusahakan. Masing-masing suami isteri kena memahami bagaimana untuk mencapai kebahagiaan dalam rumah tangga. Jadi tak boleh, isteri tak boleh serah pada suami, suami pun tak serah pada isteri saja, tapi masing-masing kedua-dua cuba memahami, cuba mendapatkan perasaan itu. Mungkin pengalaman Ustaz lah, kenapa punca hilangnya sakinah tu? Dia sakinah macam saya sebut tadi, walaupun ayat Al-Quran ni sebenarnya khitab dia kepada dua-dua. Maksudnya ketenangan tu daripada isteri, daripada suami. Cuma ayat ini apabila dia meletakkan suami mencari ketenangan yang terhasil daripada isteri, kan, dia memfokuskan bahawa pentingnya memilih isteri itu bagi suami, kan. Yang mana ketenangan ni kalau kita lihat ataupun as-sakinah ni, dia sebenarnya bukan perkara yang kasbi. Dia asalnya dia fitrah semula jadi manusia, kan. Dia lahir daripada tabiat kita, sikap kita, kan, cara pandang hidup kita. Selalu saya sebut, kalau saya lah, sebab saya biasa terlibat juga kadang-kadang kalau dalam NGO lah, saya terlibat dengan ISMA ni, pegang Baitul Muslim. Hari ini pun baru ada di, alhamdulillah menikah, ada pasangan yang kami urus lah. Saya perkara pertama yang saya nak tengok daripada calon ni, terutama yang perempuan lah, kan, cara dia pandang sesuatu, mindset dia. Ada orang yang cara fikir dia negatif, mana orang pun tahu, kan. Semua benda dia pandang negatif dulu. Setiap bila dia jumpa orang senyum pun dia anggap macam naga, kan. Orang jeling pun dia anggap macam singa. Semua benda dia rasa buruk je dulu. Ada orang macam tu, kan. Ada orang kadang-kadang benda sebelah tu happy, tapi dia boleh tune benda tu jadi benda yang menyedihkan. Sepatutnya yang sedih jadi happy. Tak, dia yang happy pun lama-lama dia suka kehidupan yang menyedihkan. Sebab tu saya kadang-kadang rumah saya tanya, yalah bila kita PKP ni kadang ada juga masa-masa kadang tengok drama ke apa, kan. Saya paling tak suka saya tengok drama hantu ke, cerita-cerita yang akhirnya menyebabkan kita jadi sedih, kan. Namanya kita nak tengok tu kadang-kadang bila kita penat membaca, penat buat kerja, kan, kita nak berhibur, jadi benda yang saya suka yang lucu, yang kalau memotivasi lah kadang-kadang, real kehidupan yang motivasi. Sebab cara pandang kita suka sesuatu yang memotivasi kita, yang mandang suatu benda tu positif dulu. Jadi benda ini sebenarnya dalam kehidupan, kan, setiap orang ada. Kalau orang yang memang dalam kehidupan dia beranggapan bahawa apa yang datang itu negatif terlebih dahulu sebelum dia fikir positif, ini payah, kan. Payah. Kalau kita dapat pasangan macam ini, memang akhirnya kita terpaksa menerima hakikat bahawa mungkin kita ni pun dianggap negatif. Jadi macam mana nak timbul ketenangan dalam kehidupan kita kalau di alam sikap pun, kan, perasaan pun dia dah tak tenang, kan. Orang macam ni tak tenang. Memang betul ada orang macam ni. Kita biasalah kerja macam saya, kan. Dalam mesyuarat pun benda simple tapi dia tak mau. Dia nak juga benda tu jadi besar-besar, kan. Contohlah kadang-kadang dalam ni pengalaman saya kerja bila kita ada tim ni, kan. Memanglah kadang-kadang ada masa-masa perlu official, kan, ada surat dan sebagainya. Tapi ada masa-masa kadang-kadang kita perlu keputusan cepat, SMS je lah.
Kan, kita mesyuarat malam. Dia tak nak datang. Sebab apa dia kata? Tidak ada surat rasmi. Surat rasmi pula nak kena seminggu sebelum itu kalau ikut prosedurnya. Padahal benda tu baru berlaku petang tadi, malam ni nak kena mesyuarat dah. Sebab kami sekarang ni banyak terlibat dengan program baru. Jadi kadang-kadang malam-malam pun mesyuarat. Jadi sikap macam ini memang dia payah. Sebab dia dah set macam itu. Wallahualam lah, mungkin kadang-kadang kita tak boleh salahkan jugalah kalau saya lah. Sebab dia dah didikan dia, mungkin dia kehidupan dia yang begitu menyebabkan tercorak sikap begitu dalam diri dia. Jadi sakinah ni benda yang sebenarnya tak perlu diusahakan pun asalnya. Tetapi kalau memang kita rasa benda tu tak wujud kecuali dengan kita mengubah sikap, waktu itu bukan benda tu dicari. Sakinah tu tak akan dapat dicari, tapi sikap kita yang menjadi sumber kepada tenang atau tidak tu kena usahalah diubah. Kan? Wallahualam, boleh faham dah yang saya nak sebut ni. Maksudnya asalnya memang Allah ciptakan pasangan ni tujuan untuk lahirkan sakinah. Tapi bila dah tiba-tiba berkahwin tu tak ada sakinah, tentu ada something wrong, sesuatu yang salah yang perlu diperbaiki. Mungkin juga sebenarnya kadang-kadang sakinah ni, hati manusia ni ada satu saja. Mungkin dia mungkin tak disebabkan dia ada kahwin, mungkin perkahwinan tu bukan pilihan 100% lah kan. Tapi orang carikan, tapi dalam hati dia masih ada cinta lama. Adakah itu boleh menghalang sakinah? Okey. Bila Allah Subhanahu Wa Taala letakkan objektif berumah tangga ni, ialah kita tahu lah objektif sebenarnya mencari redha Allah, kan, menyambung zuriat keturunan. Tapi macam disebut tadi, kebahagiaan rumah tangga ni bermula daripada alam perasaan, autifi, kan. Yang mana itulah sebenarnya benda yang paling berharga yang kita cari dalam rumah tangga, tenang. Kan? Apa guna kahwin kalau tak tenang? Itu yang akhirnya lelaki ni bila yang dicari ketenangan tak jumpa di rumah, dia mulalah cari di luar. Kadang-kadang masyru', kan, yang di luar tu masyru'. Contohnya dia menambah ke, kan. Itu masyru' lah. Dia cari laluan lain mungkin. Kadang-kadang yang ghairi masyru', ini banyak berlaku lah, dengan dia berhidup bersosial, pelacuran, kadang akhirnya tak tenang di rumah, dia pergi cari arak lah, dadah, kan. Jadi ketenangan ni benda yang paling besar dalam kehidupan. Cuma apabila terhasil daripada seorang tu ketenangan, maka lelaki tadi macam daripada awal sebut, dia wajib memberikan kepada isteri dia mawaddah dan rahmah. Kan? Cinta dan rahmah. Ini dua benda yang kena faham juga. Mawaddah ni hub. Walaupun Ibn Qayyim menyebut dalam Rawdatul Muhibbin, mawaddah ni lebih ikhlas, lebih dalam berbanding dengan hub. Hub ni kalau love, kalau kita tengok dalam kajian di barat, love ni antara unsur yang paling utama, dia mesti ada unsur nafsu. Kan? Ghairah dipanggil. Islam pun tak halang juga benda ni. Sebab itu disunatkan kita apabila nak kahwin, tengok calon kita, kan. Tengok dia supaya menimbulkan hub. Tapi mawaddah ni dia lambat, kan. Memang mula-mula hub, memang ada nafsu. Sebab tu saya kalau matchkan orang mana, kan, saya suruh jumpa dulu. Kadang-kadang mula-mula tunjuk gambar, kan. Ini bukan yang ini bercinta lah. Tapi lepas tu saya suruh jumpa, kan. Suruh berdiri dua-dua. Kan. Suruh berdiri. Ada chemistry atau tidak? Tengok ada kadang tu perempuan lebih tinggi daripada lelaki. Saya tanya, okey kan? Kan? Lelaki ni rendah sikit. Tak apa Ustaz, okey. Ataupun kadang-kadang lelaki tinggi, perempuannya rendah, kadang ni gemuk sikit. Bukan apa saya kata. Mungkin kadang konsep tu nampak kasar, tapi itulah realitinya. Paling kurang saya kata, kamu tengok isteri kamu, bakal isteri kamu, bakal suami kamu adalah rasa nafsu tu. Kan? Sebab situ menimbulkan hub tu, cinta tu. Tapi kalau kamu tengok dia pun kamu nak muntah. Kan? Terjadi kisah yang Ummu Qais, kan, yang kisah Ummu Qais dia kahwin, kan. Lepas tu besoknya Ummu Qais jumpa Nabi SAW, minta kalau boleh pisahkan dia daripada suami dia. Dia tanya kenapa?
Dia kata memang aku tak pertikaikan bahawa dia ini seorang yang sangat soleh, seorang yang baik. Dia kata seorang yang manusia paling bagus lah dari sudut akhlak. Tapi dia kata bayangkan di malam pertama kan, bila dibuka tabir saja aku tengok dia lah di kalangan lelaki yang paling pendek, paling hitam. Kan? Maksudnya dia sendiri tengok fizikal pun dah tak ni kan. Jadi sebab itu cinta ni dia memang mudah datang dan perlu ada daripada awal perkahwinan. Tetapi nak timbul mawaddah kan, dia perlukan imbal balasan ataupun imbal balik daripada sebelah pihak, pihak isteri, kalau isteri perlu daripada suami. Itu mawaddah. Yang kedua rahmah. Kadang-kadang rahmah ni tak ada. Kan? Macam tadilah yang Abang Anwar sebut, kadang-kadang kahwin dipaksakan. Kan? Jadi hope tak ada. Rahmah perlu ada. Kan? Dia tak cinta. Kena kahwinkan, kena paksa kahwin. Tetapi bagi orang beriman, bila tak ada hope ataupun mawaddah tadi, kalau ada rahmah pun sudah memadai. Ada satu kisah kan, seorang laki-laki jumpa dengan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia nak ceraikan isteri dia. Umar kata, kenapa engkau nak cerai? Dia kata, aku dah tak cinta dia. Lalu apa kata Umar? Afi kulli buyutin buni alal hub. Perlukah semua rumah tu? Dia kata dibina di atas dasar cinta. Izan aina rahmah wa tadallu. Kalau macam tu mana pentingnya rahmah? Kan? Belas kasihan. Belas kasihan ni benda yang penting. Kan? Walaupun dah tak berapa nak suka pasangan kita, macam yang dah lama kahwin lah, macam Anwar. Saya sendiri pun dah hampir-hampir 30 tahun lah kahwin. Kan? Saya 31 tahun. Hampir-hampir. Jadi kalau kita lihat, kadang-kadang terus terang lah, dia akan ada rasa bosan, rasa kurang kasih nak kata cinta yang nafsu tu memang kadang-kadang tak ada. Tapi kenapa orang boleh berterusan? Atuk-atuk kita dulu-dulu kan, mungkin waktu muda-muda sayang, honey, darling kan. Tapi kalau dah tua-tua, kita pun naik meluat lah kalau dengar atuk kita umur 70 panggil nenek kita honey, sayang, aduh. Kan? Nak muntah kalau dulu mungkinlah rasa romantisnya. Tapi masih boleh kekal. Saya tengok arwah mak saya dulu dengan bapak saya. Beza umur. Arwah mak saya 6 tahun lebih tua daripada ayah saya. Ayah masih ada lah. Tapi subuh-subuh dia orang sembang-sembang dua-dua. Tak ada istilah sayang-sayang. Oi atuknya, oi bapaknya. Kan? Tapi kekal. Kan? Makin tua, makin kata orang tu, walaupun kadang gaduh-gaduh tu biasalah. Kan? Tapi masih boleh kekal. Kadang-kadang mungkin dah tak ada I love you. Tetapi ada rasa yang dipanggil ikatan yang Allah letak dalam rumah tangga dipanggil rahmah. Kesian. Jadi Ustaz tadi, Ustaz, mawaddah ni Ustaz kata tadi ada kasih sayang ikhlas. Dia ibarat kasih sayang, dia bermaksud kita memberi tanpa mengharapkan balasan. Mungkin begitu maksud kasih sayang tu, maksud kita sayang pada anak, sayang pada isteri, atau isteri sayang pada suami. Apabila dia mau berkorban, dia beri harta, dia bagi duit, dia bagi segala-galanya, dalam hati dia tak akan rasa minta balasan daripada orang yang diberi. Itu maksud mahabbah yang mendalam tu. Itu dalam novel boleh lah Bang Anwar. Saya pernah baca novel zaman-zaman minat novel cinta dulu kan. Dia kata cinta ini tidak perlu syarat. Cinta tanpa syarat. Ingat lagi novel Indonesia. Cinta tanpa syarat. Tapi kalau ikut dalam Al-Quran ini, kan, walaupun kita tak meletak syarat apa-apa, tetapi imbal balik perlu ada dalam rumah tangga. Manusia tetap manusia. Kan? Bila dia memberi, memang dia nak menerima. Bila dia menerima, memang perlu dia memberi. Bahkan dalam rumah tangga kalau kita lihat, daripada awal perkahwinan pun, kan, suami memang kena beri dulu. Ini selalu saya sebut. Suami kena beri dulu. Ya, dia beri mahar, kan? Maka jadilah akad nikah, dan waktu itu kewajipanlah isteri menyerahkan dirinya kepada suami, kan? Apabila suami bagi nafkah, maka isteri perlu membalas dengan ketaatan kepada suami selagi mana tidak diarahkan membuat maksiatlah kepada pencipta, kepada Allah SWT.
imbal balik tu ada. Dia memang macam, walaupun dia bukan perniagaan, tetapi itu satu keperluan dalam apa nama rumah tangga. Cuma bezanya dalam rumah tangga, walaupun kita kata ada persamaan, tetapi kewajipan tak sama. Sebab itu Allah menyebut ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki itu memiliki qawamah. Ramai orang beranggapan qawamah di sini kuasa. Wah, suami ada power, dia boleh arah. Tidak, qawamah di sini maksudnya mas'uliyah. Tanggungjawabnya lebih. Kan? Kalau banding dengan isteri. Sebab itu isteri nanti kan di akhirat syarat nak masuk syurga dia sangat terhad, dia punya sikit dia punya syarat. Kan? Apa nama ni, ini imra'atan kan, in ata'at zawjaha wa hasanat farjaha kan wa sallat salataha wa samat syahraha qila dukhulil jannah min ay abwabin syi'ti kan. Wanita tu kata Rasulullah SAW, kalau dia apa nama ni taat suami dia, jaga kehormatan diri dia, kerjakan solat dia, puasa yang wajib kepada dia, akan dikatakan di hari akhirat nanti, masuklah kamu ke dalam syurga daripada mana pintu yang kamu kehendaki. Tapi kalau suami lelaki, banyak syarat dia. Bahkan apa nama ni, ku anfusakum wa ahlikum nara, selamatkan diri kamu dan kamu daripada api neraka. Semua benda akan dihisab oleh Allah SWT. Kerana itu kalau kita lihat kan, suami dia kena tahu fungsi dia. Sebab tu kalau berlaku perceraian, kadang-kadang lelaki dia letaklah isteri dia. Pernah dulu-dululah ada satu kisah, hakim ni, kebetulan saya menyelia dia lah. Dia kata ada orang datang nak bercerai sebab alasan dia isteri dia tak pandai masak. Baru 1 bulan. Kan, ni berlaku kat Semenanjung. Baru 1 bulan dia nak cerai dari isteri dia. Sebab isteri tak pandai masak. Sampai ambil makan dah tak pandai masak, pemalas pula tu. Kan, ambil makanan, bawa masuk bilik makan seorang. Duduk rumah mertua. Membebel yang mertua kan. Jadi saya kata dengan dia, tak payah buat hukuman apa-apa, putuskan dulu. Nasihatkan si suami ni hantar isteri dia belajar masak. Kan? Kalau suami pandai masak, ajar isteri masak lah. Atau kalau tak, hantar isteri belajar masak. Kalau sebulan pun nasi pun tak pandai juga, memang elok diceraikan. Kenapa dia kata? Hakim tanya, kenapa? Bukan orang tu kata. Bodoh sangat tu. Jadi suami dia, apa-apa yang berlaku dalam rumah tangga, dia akan dipertanggungjawabkan. Macam perceraian. Kan? Walaupun mungkin salah daripada isteri, tapi Allah akan tanya suami dulu. Sebab dia ketua. Macam mana kamu didik dia, macam mana kamu tarbiyah dia, macam mana kamu buat perubahan kepada dia. Di sinilah sebenarnya yang dipanggil mawaddah tu, kasih sayang tu. Kan? Di situlah sayang tu perlu bukti. Lelaki ni kalau ada yang perempuan lah yang follow kita punya perbincangan. Orang perempuan kadang-kadang dia paling suka tu kalau suami dia I love you. Kan, saya sayang awak kan. Tapi kalau saya tak berapa suka dengan lelaki ni balik-balik setiap hari I love you, I love you. Mula-mula kahwin ke hari-hari tertentu okeylah. Sebab cinta ni bagi seorang lelaki bukan yang ucap, bukan yang dituturkan, tapi apa yang dibuktikan daripada perbuatan dia. Kan? Sebab itu bagi saya, lelaki dia kena memberi. Daripada awal Allah ajar, bagi mahar. Baru engkau dapat hubungan sah seksual. Bagi nafkah, baru isteri kau kena taat engkau. Tapi kalau engkau tak bagi dulu, kan, engkau pula yang nak menerima dulu, semua memberi. Ada lelaki yang syok sendiri bagi saya. Kan? Dia nak dapat dulu. Isterinya kena layan dia dengan baik, kena sediakan macam raja lah. Barulah lepas tu dia memberikan kepada. Ini tak betul. Itu tidak memiliki qawamah. Kan? Yang memiliki qawamah wanita pula waktu itu. Sebab tu rumah tangga ni, kalau ada yang perempuan hebat macam mana pun kita ada PhD ke apa kan, suami kita SPM pun tak lulus, kalau nak bagi rumah tangga, pastikan suami itulah kapten. Dia yang pegang steering. Tapi di hari yang kita rasa dia tak mampu pegang steering, kita pegang, insyaAllah memang ke laut. Memang berlayar di laut dah kan, tapi lepas tu memang ke laut, memang tenggelam. Kebanyakan rumah tangga macam tu. Kan? Wallahualam. Jadi kesimpulan daripada mukadimah ni, kita bercakap tentang definisi sakinah, mawaddah dan rahmah.
Jadi dah Ustaz Sarip kata tadi, maksudnya walaupun mungkin dah di usia lanjut, dah sakinah pun mungkin tak rasa, mahabbah pun tak rasa, tapi dia masih bertanggungjawab untuk menyediakan rahmah. Sebab apa? Rumah tangga ni merupakan tempat tinggal juga. Kalau sakan tempat tinggal, kemana perempuan nak tinggal kalau bukan dalam rumah suaminya kan? Begitu juga kemana lelaki nak tinggal kalau bukan pulang ke sisi isterinya. Manusia ni lelaki perempuan saling menyempurnakan. Pada saya kemungkinan jugalah dalam hidup ini akan jadi renggang perasaan sakinah, renggang perasaan mahabbah. Tapi kemungkinan perkara ini boleh diatasi kalau kita cuba memahami, menyelami punca, maksudnya berbincang secara jujur dengan pasangan untuk mencari jalan penyelesaian. Ada tak maksudnya kadang-kadang kita jangan cepat pergi conclusion kepada perpisahan. Apa cadangan Ustaz Sarip kalau berlaku dalam sebuah rumah tangga krisis, ketidakserasian antara pasangan ini selalu bergaduh ataupun apa-apa saja, dan bagaimana cuba sebelum pergi kepada keputusan akhir berpisah, macam mana cara konsultan untuk kita damaikan antara dua pasangan ini, Ustaz? Kita zaman PKP ni kan kereta banyak yang tak ada masalah. Sebab parking je. Kan? Parking je. Tapi kadang-kadang tak sedar. Parking lama-lama tu rupanya bateri dia habis. Kadang-kadang berkarat dan sebagainya. Tapi di hari yang kereta kita banyak bawa bergerak, memang dia akan terlanggar sana, terlanggar sini. Kadang besar sikit, kadang kecil sikit, calar sana, calar sini. Kan? Begitulah rumah tangga. Kan? Ada setengah orang dia kata bagus mereka tu, tak gaduh pun. Sebab memang tak berkomunikasi. Suami masuk pintu belakang, isteri keluar pintu depan. Suami masuk pintu depan, dia keluar pintu belakang. Tak berkomunikasi, tak bercakap, tak bergurau senda, tak ada kadang-kadang berdebat, berlawan kan. Memang nampak macam, tapi sebenarnya tak bagus. Tapi di hari dia banyak berkomunikasi, macam kereta tadi, kan, banyak bercakap. Kawan kita tak boleh nak ke mana-mana kan kat rumah ni. Macam saya kan. Rumah ni pun ada 10 orang. Daripada sekecil-kecil sampailah sebesar-besar. Orang rumah pun dua-dua kat sini. Kan. Di sana nampak ni, di sini kadang makan sama-sama. Bila berkomunikasi, memang akan adalah kadang-kadang perasaan, kadang-kadang mungkin yang sana penat dia melawan cakap kita. Kan. Kadang bukan melawan, terkasar kadang-kadang kan. Jadi apabila berkomunikasi semakin banyak kan, sepatutnya dia melahirkan macam yang saya sebut tadi, mawaddah dan rahmah kan, dan akhirnya terhasil ketenangan. Ini bergantung kepada cara kita kawal diri kita sebenarnya. Kan, hidup kita kena kawal macam rumah tangga kan. Kita nak bahagia ke tak? Kalau nak bahagia kan, kena cari sebab untuk bahagia. Macam sebut tadi, sakinah kan, ketenangan, ataupun kita panggil kebahagiaan. Benda tu bila kita letak objektif, kena carilah macam mana kita nak sampai ke sana. Macam hidup kita juga, macam tadi kan, macam saya nak pergi ke pejabat pun kena lalu SGR. Nak tak nak kena lalui, tapi nak pergi pejabat memang kena lalui. Jadi buatlah apa pun, letak surat ke, bagi alasan. Sama juga dalam kehidupan kita. Kadang-kadang nampak pasangan kita tak macam dulu. Kan? Ataupun daripada awal perkahwinan tak yang macam yang kita impikan. Sepatutnya dari sudut yang lain kita fikir positif. Mungkin dia pun pandang kita macam tu juga. Kan? Saya tahulah mula-mula kahwin dulu. Kan? Bila dah 2-3 bulan tu, isteri pun tak samalah macam yang didengar-dengar. Kan? Tak samalah dulu orang kata macam tempat. Itulah ini. Rupanya tak sama seperti ada mana seorang yang dibayangkan. Ada seorang isteri ni mengadu lah, suami ni orang hebat lah kan, orang ada gelar, tokoh semua kan, dengan tokoh agama semua. Bila kahwin dia kata, kadang subuh pun nak kena kejut, dia kata. Kan, ingatkan ni. Jadi kita sebenarnya bila kita fikir pasangan kita macam tu, kita kena fikir juga macam mana pasangan kita fikir kita.
Sebab itu kata Nabi SAW kan, la yafruku mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Tak akan berselisih, tak akan bergaduh, kan, tak akan berpisah seorang suami yang mukmin tu dengan isterinya yang mukminah, kan, kalaulah dia tak suka satu akhlak daripada pasangan dia, tapi dia cuba redha akhlak yang lain, kan, maksudnya kena berlebih kurang lah, dalam rumah tangga ni kalau nak bahagia. Kena sentiasa positif, kan. Saya sebenarnya benda-benda ni pun banyak belajar daripada isteri saya, kan. Saya ni dulu jenis yang mudah ada perangai-perangai gitulah, tengok orang je, dia ni ini nak pinjam duit ke, ada kadang-kadang dia ada tu jenis-jenis negatif, kan. Tapi selalu orang rumah saya bagi nasihat, kita tak boleh macam tu, kan. Kita kena, mana tahu niat dia macam ni, mana tahu, kena fikir yang baik dulu, kan. Dalam rumah tangga penting pasangan kita. Kadang tengok balik dia masam muka, mungkin masam muka bukan kerana dia tak suka kita. Dalam ilmu komunikasi, interpersonal communication, kan, antara kita dengan orang lain, persepsi ni penting, kan. Persepsi, kalau awal persepsi kita tengok muka isteri masam saja, ini mesti ni dia jumpa rahsia saya, dia jumpa kat handphone ke apa, padahal sebenarnya tak, memang dia penat, kan. Ataupun waktu tu mungkin dia fikir benda lain. Dah, kita kalau persepsi awal-awal macam tu, mula kalau dia bagi Assalamualaikum, Waalaikumsalam, kita pun mulalah nak tunjuk kita kuat, kan. Sebab padahal sebenarnya dia kata kenapa abang kasar dan kau muka masam? Tak adalah, dia kata dia muka masam bukan apa, ada sakit ke apa ke contohnya, kan. Sama juga dalam kehidupan kita ni. Dan kalau ada masalah sebenarnya tidak ada cara yang nak selesai. Hatta sebelum bincang suami isteri, apatah lagi ni buat ke mahkamah ke, nak buat suluh ke dan sebagainya. Kita ni, dalaman kita ni kena awal-awal lagi kalau nak bahagialah, kan. Maksudnya kena bersedia menerima apa-apa yang ada tu, yang akhirnya kita jadikan dia positif. Betul, kan. Kena jadikan positif. Bila benda yang datang kita anggap negatif, kadang-kadang yang memang negatif okeylah, yang kadang positif jadi negatif, memang kita takkan ke mana-mana lah dalam hidup ni. Ya akhirnya sebenarnya orang macam ini, kalau dia cerai pun, cari isteri lain pun, kadang itulah juga nasib yang sama. Saya jumpa orang macam kahwin orang ni, cerai, kahwin pula orang ni, sama saja. Sebab apa? Bukan masalah pada pasangan dia, tapi sebenarnya dia tu bermasalah. Cuma dia tak sedar, kan. Dia pandang depan je. Dia tak pernah ambil lampu picit suluh dalam diri dia sendiri. Allah. Okey, jazakallah khairan Ustaz Sarip. Demikian perbincangan kita, tak sekejap dah habis. Dekat 50 minit bersama Ustaz Sarip, tak puas lagi. Tapi macam mana pun, insyaAllah mudah-mudahan dapat input lah. Akhir yang kita dapat faham dalam komunikasi rumah tangga ni, mula-mula sekali positif. Fikir positif, cuba bagi alasan untuk memaafkan dan cari jalan pencahayaan dengan baik. Tak ada rumah yang tidak ada masalah. Tapi itulah asam garam perkahwinan. Jangan putus asa. InsyaAllah sakinah, mawaddah dan rahmah itu memang milik kita secara fitrahnya. Kalau berlaku sebaliknya, sebenarnya kita boleh koreksi diri kita, cari jalan positif. Atau kita Sarip, isteri kena positif, suami kena positif, cuba cari excuse. Sebab apa, tidak ada manusia terselamat daripada kekurangan. Cuma satu makna. Ya. Last sekali, kan. Kalau berlaku error lah, kalau baca komputer kan, error, maksudnya berlaku sesuatu yang tidak macam yang kita harapkan dalam rumah tangga, kan. Sakinahnya kurang, mawadahnya kurang, rahmahnya kurang. Benda yang paling mula-mula kena cek dekat mana mungkin puncanya hubungan kita dengan Allah lah, kan. Hubungan dengan Allah, dan tidak ada formula untuk kita kembali kepada normal balik kecuali dengan kita kembali kepada Allah. Allah janjikan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah, kuat ikatan dengan Allah, Allah akan berikan kepadanya pintu keluar. Dan tapi selagi pintu keluar ni kita tak cari, hubungan dengan Allah kita tak rapatkan, memang Allah SWT akan jadikan silap-silap rumah tangga kita itu lagi hancur sehancur-hancurnya lah. Wallah, itu dia penutup yang terbaik untuk kita semua. Akhirnya masalah kita kembali kepada Allah, kerana sakinah, mawaddah, rahmah itu juga daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tangguh pertemuan kita dengan aqulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum.